Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini. Allah izin atas kita untuk bangkit bangun setelah kita mati sementara semalam. Tidur tu matilah, mati yang sementara. Mujur Allah bangkitkan kita pada pagi ni. Kalau tidak terus gelap. Awal lambat tak bangun-bangun, rupanya mati dah. Tapi hari ni masih lagi ada nyawa buat kita. Ada peluang kehidupan kita untuk kita perbetulkan hidup kita. Setiap kali kita bangun pagi, jangan kita fikir ada peluang untuk aku pergi kerja. Setiap kali kita bangun pagi, jangan kita fikir bangun pagi ni ada peluang untuk aku makan lagi. Tapi setiap bangun pagi kita sebagai orang beriman, kita bangun, kita sedar lagi ada peluang buat diri kita untuk taubat pada Allah, untuk betulkan apa yang tak betul sebelum Allah menjemput kita pada hari yang sebenar, pada ajal kita. Wallahu alam, kita tak tahu bila. Jadi kalau hanya bangkit tu sekadar bangkit memikirkan hal dunia, bangkit sekadar memikirkan hal kerja dan sebagainya, maka itu baru setaraf kafir. Sebab kafir pun bangkit gak pagi ni. Malah kadang-kadang ada pula kafir yang bangkit lagi awal daripada kita, kan? Tapi bangkitnya kafir tersebut bukan kerana memikirkan soal akhirat, bukan fikir soal agama Tuhan, bukan fikir soal Allah, nak fikir apanya dia kafir. Tapi yang dia fikir adalah soal periuk nasi dia, soal nak kembungkan perut dia, soal nak mencari duit dia dan sebagainya. Jadi kalau kita bangun pagi pun mikir macam tu, maknanya itu baru setaraf pemikiran itu setaraf kafir. Bukan jadi kafir, tapi pemikiran tu macam orang kafir. Tak ada beza. Jadi apa beza kita Islam dengan kafir? Beza kita bangun pagi bukan pasal nak fikir tu. Itu nombor dua. Nombor satunya yang kita nak fikir ialah masih lagi kesempatan Allah berikan nafas untuk kita nak betulkan apa yang tak betul dan kita nak melaksanakan perintah Allah. Maka bangkit kita pada pagi ini, kita melaksanakan tuntutan perintah Allah dengan mengerjakan solat fardu subuh berjemaah, dan seterusnya pula dapat kita peluang duduk di dalam yang disebut sebagai Raudatul Jannah, yang tak dirancang dengan rapi, tiba-tiba malam tadi baru plan. Jadi siapa sangka? Yang ni dalam percaturan Allah, Allah lebih tahu. Saya sendiri tak tahu. Ingatkan pagi ni makan nasi lemak lepas tu balik Rupanya ada kuliah dulu. Siapa nak tahu? Allah punya perancangan. Allah lebih tahu. Sejak azali lagi Allah tahu dah pagi ni akan ada satu slot. Kerana apa? Allah nak bagi pada kita kesempatan masa untuk duduk di dalam Raudatul Jannah. Apa dia Raudatul Jannah? Raudah ni maknanya taman. Al-Jannah tu maknanya syurga. Itulah dalam hadis Nabi kata pada para sahabat, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian berjalan-jalan kemudian kalian ternampak di sana ada taman-taman syurga, farta'u, kata Nabi, maka singgahlah, duduklah sekejap. Tak lama pun singgah sekejap, duduk. Maka sahabat tanya, wa ma riyadul jannah, apa dia taman-taman syurga? Kok mana pula ada taman syurga pula kat dunia ni? Setahu kami ni, syurga ni hari akhirat nanti, mati esok baru boleh dapat syurga. Ni Nabi kata kamu jalan-jalan atas muka bumi ni, kamu nampak taman syurga, kamu singgah. Taman syurga macam mana? Kami tak faham. Sahabat tanya. Mujur sahabat tanya ke tak? Kita pun tak tahu jawapan. Maka Nabi jawab, yang dimaksudkan dengan Raudatul Jannah ialah hilaku zikr. Apa makna hilaku zikr? Iaitu perhimpunan zikir, atau yang kita sebut dengan majlis zikir. Majlis zikir ni kata ulama ada dua makna. Yang pertama, majlis zikir ialah majlis yang zikir,
zikir la ilaha illallah tahlil ke, subhanallah subhanallah ke, zikir tarekat ke apa ke, itu juga disebut majlis zikir. Yang kedua disebut majlis zikir ialah majlis ilmu. Kerana perkataan zikir, zal kaf ra, zakara, itu asal makna perkataan zikir tu ialah maknanya ingat. Jadi zikir ni ingat. Sebab tu kita sebut dia tazkirah. Dia ambil daripada perkataan zakara, ditambah ta kat depan, dia letak hujung ta satu lagi belakang. Maka jadi bunyilah dia tazkirah. Tazkirah artinya ingat, mengingatkan. Nak ingat ke benda apa? Nak ingat kita kepada Allah. Sama-sama kita memperingatkan diri kita masing-masing, siapa diri kita sebagai hamba Allah, kan? Jadi ini adalah peluang keemasan. Tidak ada majlis yang lebih hebat berbanding dengan majlis ilmu. Majlis raja-raja tak sehebat majlis ilmu. Orang berhimpun di Dewan Parlimen tak setara dengan orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Kerana himpun di dalam majlis ilmu ada hadisnya, tapi himpun dalam Dewan Parlimen tak ada hadis. Himpun di istana raja tak ada hadis, tapi himpun di rumah Allah, himpun atas jalan majlis ilmu, ada hadisnya. Maka kita yang yakin pada Quran dan hadis, wajib kita imani dan kita yakin di dalam hati kita, hadirnya kita pada pagi ini atas izin Allah, kerana Allah nak kita menjadi baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, maka Allah faqihkan dia tentang agama. Allah buatkan dia faham tentang agama. Macam mana nak faham tentang agama? Dia boleh duduk dalam majlis agama. Baik. Itu mukaddimah je kat 15 minit. Pukul 9 kot habis pagi ni, boleh? Boleh tuan-tuan, boleh. Saya nak balik. Baik. Jadi pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan limpah dan kurnianya diizinkan ke atas kita pada pagi ini. Dan seterusnya ucapan terima kasih juga kepada pengerusi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan segala program dan imarah surau. Termasuklah para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada pagi subuh ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sebabkan kuliah pagi ni pun bidang terjun, jadi kita pun main ambil je lah apa benda nak tajuk pagi ni. Jadi saya ambil kitab yang saya baca semalam di masjid, iaitu kitab Hidayatus Sibyan. Cumanya saya tak sambung lah pengajian tu. Cuma saya ambil ada satu nasihat yang tuan pengarang kitab ni wasiatkan kepada siapa yang baca kitab dia ni. Kitab Hidayatus Sibyan. Belakang sekali, hujung sekali, dia ada bagi satu nasihat, dia ada bagi 4 nasihat. Dia kata pegang 4 ni, saya bacakan dulu. Hai saudaraku, dia kata, hendaklah engkau tahqiqkan. Tahqiq ni maknanya pegang kemah-kemah. Hendaklah engkau pegang kemah-kemah yang 4 perkara ini yang akan disebut je gini. Mudah-mudahan engkau dapat petunjuk kepada jalan yang betul. Siapa pegang 4 ni, insya-Allah jalan di atas dunia ni jalan betul. Kenapa kita nak, yang pertama sekali kita nak faham dulu kenapa dunia ni kita nak jalan dia betul. Kerana jalan dunia ni kesinambungannya jalan di atas titian sirat nanti. Siapa yang jalannya konak, sengit atas dunia ni, maka sengitlah dia titian sirat. Bila sengit, dia jatuh ke dalam neraka jahanam. Titian sirat ni atas, bawah dia tu neraka jahanam. Tapi siapa yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa yang lurus atas jalan dunia ni, atas agamanya, insya-Allah dia akan lurus di atas jalan titian sirat nanti di hari akhirat. Sebab itulah kita nak kehidupan dunia kita, jalan kita betul. Tu. Kadang-kadang pula dah ikut dah jalan agama tapi masih lagi tak betul. Sebab apa? Sebab barang baik mesti ada orang ciplak, mesti ada virus dia, kan? Kalau barang tak elok, tak ada siapa nak ciplak, betul tak? Contoh jenama Adidas, ada orang ciplak jadi Adadis.
Nampak? Daripada jauh nampak macam dia, lepas tengok dekat lain. Orang ciplak. Sebab apa? Sebab tu barang mahal. Barang murah orang tak ciplak. Nah, agama Islam ni barang mahal. Bila barang mahal, ada yang ciplak, ada yang tipu, ada yang songsang. Itu yang timbul di sana ajaran sesat. Tapi kita tengok agama kafir, Hindu, tak ada sesat. Memang sesat dah. Mana ada agama Hindu sesat dah. Memang awal tu sesat dah. Tapi Islam sebab agama dia betul, maka datang racun-racun yang nak merosakkan Islam. Maka timbullah ajaran ayah pun macam-macam lah. Nampak? Nak merosakkan agama ni. Jadi nak bagi agama kita betul ni nasihat Tuan Husein Kedah ni. Jadi apa dia? Ringkas-ringkas lah, saya laju sikit lah pagi ni kan. Sebab kena habis awal, takut nak selamat habis lagi. Kan? Jadi ringkas-ringkas. Jadi 4 nasihat. Yang pertama ni, dengar baik. Yang pertama kata Syekh, hendaklah engkau tahqiq akan lemah engkau daripada menyempurna akan barang yang engkau kehendak bagi diri engkau. Bahawa yang pertama kita kena tahqiq, kita kena pegang bahawa kita ni lemah. Jangan nampak hebat, jangan nampak kuat. Pegang lemah tu dulu. Ni banyak manusia hari ni sebab tu, sebab bila tak mengaji agama, dia rasa hebat. Boleh boleh pula tak boleh, hang tak kenal aku. Si delik dia kata. Oh, saya delik. Nampak? Tengok orang lah weh, dia kata. Tengok muka lah. Sebab apa? Sebab dia rasa dia hebat. Jadi kata Syekh, yang pertama kalau kamu nak jalan kamu betul, pegang bahawa kamu tu lemah. Lemah macam mana? Dia kata seperti ilmu. Kamu lemah untuk mendapat ilmu. Jangan rasa pandai lah, jangan rasa bijak. Biar mau ada title profesor, doktor sekalipun, hakikat lemah bodoh. Bukan bodoh, bodoh piang nama dia. Kena pegang macam tu. Bau kita tunduk, bau namanya hamba ni tunduk. Sebab tu kita semayang sujud sembah muka atas tanah. Tak kira lah mu siapa, apa jawatanmu atas muka bumi. Bila semayang sembah muka atas tanah. Mu agung sembah atas tanah, mu sultan sembah atas tanah, Dana Menteri sembah atas tanah. Dan kalau ketua kampung takkan letak muka atas dinding. Atas tanah ke tak? Itu orang jawatan besar pun letak muka tanah. Sebab apa? Siapa kita di sisi Allah? Tak ada nilai apa pun. Kita hakikat lemah. Mengajilah tara mana, sehebat mana kitab, sehebat mana tok guru. Kalau Allah tak izin ilmu masuk, tak masuk. Tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab kita lemah. Kita peganglah hakikat kita ni bodoh. Nak sebut bodoh pun takut. Kita bodoh. Saya pergi kuliah mana-mana, saya tanya, yang kita rajin sangat pergi kuliah mengaji ni, nak jadi pandai ke nak jadi bodoh? Cuba jawab sekali. Kita mengaji datang kuliah ni, nak semangat datang kuliah, kadang saya ada bawa buku apa semua. Nak jadi pandai ke nak jadi bodoh? Nak jadi pandai, dia jawab. Salah jawapannya. Bukan nak jadi pandai, tapi nak jadi bodoh. Tapi apa maksud dia? Ada huraian. Bukanlah maksud belajar-belajar keluar bela bodoh terus. Bukan. Tapi maksudnya lagi kita belajar, lagi kenal diri kita hakikatnya bodoh. Lagi letak diri Allah, banyaknya aku tak tahu. Sebab kita ni banyak rasa kemah. Betul tak? Contoh, saya ambil contoh. Pagi subuh tadi kita semayang subuh, kita baca kunut. Kita rasa hebat lah boleh baca kunut. Pandai kita tengok, kita jeling kawan sebelah ya, dia senyap. Dia tak reti tu, dia dalam hati tu. Nampak? Kita boleh baca, kita rasa sedap dah, kita kemah dah. Nanti lu mau ingat pandai dah. Nak tanya pula, tolong terjemah doa kunut. Apa makna kunut? Dia tanya kita balik, nak makna panjang ke pendek Ustaz? Kalau pendek kan kunut. Kalau panjang kunut. Nampak? Jadi tak boleh terjemah. Yang tu letih lah, tak erti dah. Belum tanya kata, boleh tak tulis balik doa kunut tu dengan hurufnya, dengan barisnya. Nampak? Tak erti dah. Katalah dia terror lah, boleh terjemah, boleh tulis. Kita tanya pula sejarah kunut.
Mana datang sejarah ni? Asal kunut tak ada lagi dalam subuh. Kenapa tiba-tiba Rasulullah buat kunut dalam subuh? Katalah sejarah pun dia teori juga. Ada lagi soalan. Kenapa subuh je ada kunut, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak kenapa tak ada kunut? Maknanya lagi dibuka ilmu ni, lagi luas. Macam laut lah. Kita duduk main atas permukaan, kita rasa hebat dah. Oh, hebat dah ni. Nak rasa pandai berenang sangat dah. Cuba selam bawah. Lagi kita selam, lagi macam-macam binatang kita tak pernah jumpa. Kan? Ada kadang-kadang ikan yang pelik-pelik, dia duduk kat dasar-dasar. Lagi dalam tu dia lagi pelik. Kadang benda ni kita tak pernah jumpa. Dan memang penyelam manusia ni, dia tak boleh lebih daripada 80 Hz frekuensi. Dia boleh pecah otak dia. Jadi kalau dia selam terlampau dalam, lautan Malaysia ni mungkinlah tak sangat. Tapi kalau lautan Antartik dan sebagainya, kalau dalam lagi, boleh rosak kepala otak dia, pecah. Sebab tekanan dalam makin tinggi. Dalam tu kita tak tahu apa benda makhluk ada dalam tu. Ikan macam mana jenis, rupa. Jadi samalah dalam bab agama ni, lagi kita selam ilmu ni, lagi banyak, lagi luas. Lagi kita nampak Allah tak erti. Tu yang kadang-kadang mengaji mulut uncung. Mana dia kata, baru tahu. Dulu tak tahu. Rasa ingat tahu sangat dah. Dah banyak lagi kita tak erti. Ada orang semayang 4 rakaat, 4 angkat tangan. Rakaat pertama, dia daripada sujud tu, dia naik diri kan, angkat tangan. Rakaat kedua angkat tangan juga, angkat ketiga angkat tangan juga, rakaat keempat pun angkat tangan juga. Bila ustaz mengajar kata mana boleh, yang angkat tangan yang angkat kedua, yang ada tahiyat awal baru angkat tangan. Tak ada tahiyat awal, bukan angkat kedua, tak boleh angkat. Kalau angkat juga takut boleh batal sebab bergerak 3 kali berturut-turut. Ni 2 tangan bergerak. Iya ke? Iyalah. Nampak? Orang baru tahu. Tu sebab tu Allah tanya dalam Quran, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Tak sama. Nampak? Jadi kita mengaji lagi sedar bahawa diri kita lemah, bukan rasa lagi diri kita hebat. Tapi barat laknatullah, dia ajar kita lagi tinggi kamu mengaji, lagi hebat diri kamu. Tu barat. Jangan ikut barat. Tengok orang ada master, ada PhD, bukan semualah, tapi ada segelintir tu sombong dengan PhD dia, sombong dengan master dia, sombong dengan doktor dia. Nampak? Orang tak panggil doktor marah. Dia jemput kenduri kahwin, tak tulis DOC, tak tulis ni DR, doktor depan. Tak nak pergi. Awak doktor tak datang, tak ada DR dalam kad jemputan. Marah, tak panggil doktor. Kali kita panggil dia dok anjing. Nampak? Nak panggil sangat. Masuk lubang kubur tak ada panggilan, tak payah kata doktor Tun, tak panggil. Masuk dah malaikat muka nakir. Polan bin si Polan. Sorry, I'm Tun. Tunmu, kata malaikat. Ingat aku heran. Tak ada apa, tu pangkat atas dunia, atas tanah, bawah tanah tak ada apa. Kamu hamba di sisi Allah. Gang. Jangan rasa dan umur kita lemah. Siapa sini boleh sekat umur dia tak boleh naik? Jangan bertambah umur dia. Siapa boleh buat? Tak siapa boleh buat. Pakar sains matematik macam mana hebat ke, saintis macam mana pun, sampai botak tengah kepala, kuat dia buat kajian, tak boleh sekat umur dia. Lemah. Padahal bukan umur orang lain, umur dia sendiri tak boleh sekat. Dan sihat tak boleh. Orang yang paling jaga kesihatan siapa dia? Doktor. Bukan setakat doktor biasa, doktor pakar kesihatan. Pakar ada title pakar situ. Doktor pakar kesihatan dah mati dia. Padahal dia orang yang paling jaga kesihatan ni, lah kali dia mati. Doktor pakar sakit jantung, mati sakit jantung. Doktor pakar tulang, sakit tercekik tulang. Mati. Makna kata semua tak kira lah. Mu nak jaga macam mana hebat pun, akhirnya kamu mati kat. Sihat bukan dalam genggaman kita. Kita cuma boleh ikhtiar, pergi makan ubat dan sebagainya. Tapi sihat genggaman Allah.
Allah yang berkuasa. Siapa Allah bagi sihat? Rezeki. Jangan nampak rezeki hanya duit banyak, bukan. Tak semestinya duit banyak tu rezeki. Ya, rezeki sebenar sihat. Apa guna duit banyak tapi sakit? Datuk Allah. Dalam bank saja 8.5 juta. Dalam bank, dalam wallet tak tahu. Kaya Datuk tapi sakit. Kereta macam-macam kereta ada. Velfire. Nak sebut membayar tau. Kereta mahal lah, Velfire. Macam kita. Kita kancil fire. Ni Velfire. Mahal kereta. Tapi bila sakit, Datuk duduk dalam Velfire ke duduk atas katil hospital? Duduk atas katil, bukan duduk dalam Velfire, duduk atas katil. Duduk atas katil. Cuma katil dia hebat sikit lah, main tekan-tekan. Gitu. Nampak? Tapi duduk atas katil. Tu nak makan, boleh makan. Datin bawa ayam. Doktor kata ayam tak boleh, kolesterol. Tu datin bawa roti pula. Roti boleh. Roti bahaya. Sumbat jantung. Tak boleh. Nasi tak boleh, ikan tak boleh, semua tak boleh. Last sekali datin tanya, dah Datuk boleh makan apa doktor? Kata doktor, Datuk kena minum air kosong. Minum air kosong. Jadi datin pun pergi bawah 7E tu, pergi beli air mineral, bersiap dengan straw, nak bagi Datuk minum. Baru nak suap ke Datuk, doktor datang dari jauh jerit, "Oi, jangan gitu. Bukan macam tu minum. Ini ambil beg air, letak gantung atas, masuk dukut lengan." Datuk minum kot lengan. 8.5 juta dalam bank, minum pakai lengan. Dah rasa apa minum pakai lengan? Kita ada RM8.5 dalam poket, minum kot mulut. Nampak? Sampai menyembur-nyembur minum. Ni 8.5 juta minum kot lengan. Lah asal hebat mana 8.5 juta tu, kata kaya saja tapi tak ada sihat, tak ada apa. Sebab tu nikmat terbesar sihat, bukan duit banyak. Patut kalau Datuk jangan buah air kosong lah yang gantung tu. Buahlah Pepsi kurang-kurang. Nampak? Sedap sikit Datuk kan. Ada tak? Sebab apa? Sebab sihat milik Allah. Allah yang kurniakan pada siapa. Kita tua-tua sakit-sakit sendi apa sebagainya, boleh hadir masjid, boleh hadir surau, syukur. Kerana Allah izin. Bukan sebab kita pandai jaga kesihatan tak, tapi sebab Allah izin. Ada orang tak payah kata jaga kesihatan, memang sihat, main sukan badminton kat dewan, melompat-lompat. Lompat sana, lompat sini, aktif dia sukan. Tapi boleh sampai tak masjid? Tak sampai. Jadi bukan sebab sihat, tapi sebab berkat. Allah izin dengan keberkatan, kita boleh sampai ke rumah Allah. Walaupun kita mungkin tak berapa sihat. Dan dunia dan rezeki, dunia bukan dalam kawalan kita. Belajar rajin macam mana pun, kalau Allah kata dunia mu sempit, sempit. Kalau Allah kata dunia mu luas, luas. Tak kira lah. Hari ni kita didoktrin dalam kepala kita, mesti kena ada SPM, mesti kena ada sijil. Dia kadang dia marah anak dia, "Kamu ni SPM gagal macam ni, nak jadi apa besar?" Sebab apa kita pandang ke SPM tu? Memang kita nak anak pandai, tak salah. Tapi jangan bergantung harap bahawa SPM cerah masa depan. Siapa aja SPM cerah masa depan? Yang mencerah masa depan atau gelap masa depan semata-mata Allah. Nenek moyang kita dulu SPM pun tak ada. Baju sekolah pun tak nak beli. Elok anak sampai 12 orang anak. Tu bini pertama, bini kedua 12 lagi, 24 semua. Nampak? Betul lah. Orang dulu kahwin ramai, anak ramai anak. Kita balik kampung, saudara kata, "Ni saudara kat ni, ni saudara kat ni lah." Mana saudara pula ni? Sebab dulu moyang dulu Allah. Tak rezeki. Tak rezeki dalam genggaman Allah. Jangan faham dengan kerja hebat rezeki luas, dah belum tentu. Kita cari bagi contoh, kita baru dapat gaji 3,000. Katalah contoh, sana tengok payslip 3,000. Kita pun pergi bank nak bawa keluar lah. Semangat sangat ni 3,000 ni. Keluar daripada bank tu, seketul 3,000 dalam genggaman tangan. Cium ni. Cium duit.
Nah, dalam duk tengah cium tak perasan rupanya ada dua orang duk atas motor dari tadi hati kita. Bila kita nak lintas jalan, zup, dia tarik 3,000 tu, tinggal sekeping je 50 dekat kat tangan. 2,950 dapat kat orang tu. Dan mana rezeki? Rezeki dia 50 tu. Nah, walaupun pada asalnya nampak 3,000, tapi bila Allah kata 50 je rezeki kita. Ada. Sampai rumah ingatkan okey dah 50 tu. Bini pula sup gitu. Tak ada apa. Lain kali kosong kita. Dia kata. Jadi jangan ingat duit kita confirm rezeki kita. Boleh jadi rezeki orang. Kita makan pagi nak makan karipap. Oh, nak makan masuk ke mulut kawan member lama. Oh, ada dia kelepak, tepuk dah depuk tercampak. Campak kucing sambar sup masuk mulut kucing tu. Siapa punya rezeki karipap tu? Kucing. Yang bayar siapa? Kita. Tokek kata, bukan ambil karipap tadi, kucing makan. Nah, memang kucing makan tapi ambil bayarlah, takkan kucing bayar. Kita kena bayar rezeki kucing. Ada kata. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia peringatkan pada kita, hendaklah engkau ketahui akan dhaif engkau. Tadi lemah, ni dhaif. Dhaif ni lagi teruk daripada lemah lagi. Iaitulah daripada mendiri akan kekuatan tabiat engkau, daripada menggerak segala anggota engkau. Tadi dalam masalah kehidupan dan sebagainya. Yang ni pula dia kata kamu nak gerak anggota kamu ni pun sebenarnya dhaif. Kamu tak boleh gerak sebenarnya melainkan izin Allah. Kita boleh angkat semayang subuh, angkat takbir tangan begini pun Allah izin. Kalau Allah tak izin tak boleh angkat. Kan? Dia ziarah dekat hospital. Tengok orang sakit kat wad kecemasan tu. Jangan wad biasa. Wad patah apa semua tu. Pergi tengok. Ziarah. Walaupun tak ada saudara situ saja pergi tengok. Nah, doktor kata Haji, okey Haji angkat tangan Haji. Haji macam mana? Tak boleh angkat. Tak boleh angkat, dia kata. Bukan kita ejek dia tak, tapi nak tunjuk kuasanya Allah. Padahal doktor suruh angkat tangan sendiri, bukan suruh angkat tangan katil sebelah. Tangan dia sendiri tak boleh angkat dah. Bukan suruh angkat barang, tangan sendiri. Tangan tu kan tangan dia, tak boleh angkat. Sebab apa? Nampak tangan dia hakikat milik Allah. Bila Allah kata tak boleh, tak boleh. Jangan cakap banyak. Kita pegang situ, kita dhaif, lemah. Nak angkat tangan sendiri pun dengan izin Allah. Lepas tu salah guna, pergi tumbuk orang, terajang orang. Mu ingat apa? Tak apa, Allah bagi peluang. Hari ni mu terajang orang, sok siap kena terajang dengan malaikat, kau tahu kan? Kadang-kadang sifat orang cakap apa jahat ni, kalau tak berubah, ulama kata sampai umur 40. Kalau umur kita dah lebih 40, masih lagi tak berubah, dia akan terbawa-bawa sampai ke tua. Kita ada jumpa seorang pakcik tua dah, jalan pakai tongkat. Oh, tapi cengeng nak mampu. Kan? Silap sikit je, aku terajang dia tu. Oh, nak terajang orang, dia pakai tongkat. Nampak? Allahu akbar, baru jadi gitu. Kan? Inilah. Jadi kita jangan macam tu. Kita peganglah diri kita dhaif. Sekuat mana pun kita dhaif. Kan? Hebat mana pun kita dhaif. Daripada anggota engkau dalam berbuat ibadat kepada Tuhan kau, kita boleh buat baik. Lepas tu perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang tu kena faham. Apa maksud dia? La haula. Haula tu maknanya daya. Dan tidak ada daya untuk kita tolak maksiat. Itu maksud la haula. Tak ada daya untuk tolak maksiat. Yang kita boleh datang surau, semayang subuh, kita boleh tutup aurat ni sebab Allah yang tolong kita. Kalau Allah tak tolong kita, kita tak duduk kat surau ni, duduk kat kelab malam, tengah cocok langit. Tahu cocok langit? Fever night. Nampak? Tengah joget. Betul. Nah, kita yang jadi makan benda halal, tak usik benda haram sebab Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, kaki botol terus. Nah, yang kita tak main judi dan sebagainya sebab Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, duduk tidur terus depan kedai tikam nombor ekor. Nampak? Ada kita tak pelik tengok, dia ni kan orang Islam ni. Buat main judi. Sebab Allah tak tolong dia.
Nah, bila kita tengok macam tu, kita rasa Allah syukur dan sebab Allah selamatkan aku. Pegang situ lah. Tu makna la haula, tak ada daya untuk tolak maksiat. Wala quwata, quwata maknanya kuat, dan tak ada kekuatan untuk melaksanakan taat. Nak buat taat pun kekuatan itu datang daripada Allah, bukan diri kita. Allah bagi kita kekuatan. Nak bangkit subuh bukan senang. Orang main gym badan ketul-ketul tu panggil sadar. Tahu sadar? Sadar ni asal kata besar bodoh tu. Disingkatkan jadi sadar. Ni betul ni, ingat saya bohong ke? Ada sadar tu maknanya ketul-ketul tangan dia. Angkat tak main lah, tongges. Dengan lori-lori gas boleh angkat. Kuat. Tapi dia lemah dari segi jiwanya, rohaninya. Walaupun zahir badan dia kuat, tapi jiwa lemah. Selimut yang tak sampai 1 kilo pun tak boleh angkat untuk sembahyang subuh. Berat nak angkat selimut. Kita Allah angkat tongges, bukan angkat tongges, angkat kita. Nampak lemahnya kita, tak larat lah, apalah, nak badan lemah, tapi kita boleh angkat selimut. Sebab bukan zahir yang kuat, tapi rohani yang kuat. Boleh gagah pergi masjid, surau dan sebagainya. Dengan pertolongan Allah. Pegang situ. Jadi bukan kekuatan zahir semata-mata, kan? Kekuatan jiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah engkau ketahui bahawasanya engkau itu hina. Yang ketiga, pegang kita ni hina. Bahawa kita ni hina. Hina macam mana Ustaz? Ni dia bagi tahu. Dijadikan nenek engkau ni maknanya moyang kita, tok kita, iaitu Nabi Adam AS itu daripada tanah. Ingat asal usul tok kita Nabi Adam dicipta daripada tanah. Dan apa hebat dengan tanah? Tanah ni tempat orang bijak. Anjing kucing berak atas ni, atas tanah. Itulah selayak diri kita ni. Hina. Tak ada apa pun tanah. Lain lah kalau kita ni dicipta daripada emas, boleh tahan kira. Daripada tanah. Dan dijadi akan engkau itu daripada air yang sangat hina. Nabi Adam dicipta daripada tanah. Kemudian evolusi seterusnya, keturunan seterusnya, kita bukan lagi daripada tanah. Asal mula je daripada tanah. Tapi kita bila berubah dah ni, kita datang daripada air yang hina. Apa dia air hina tu? Air mani. Betul tak? Ke sini ada siapa lahir daripada air sirap? Ada? Air sirap boleh tahan kira, nak sombong. Air mani semua kita. Tak kira siapa pun. Muagung Sultan air ni ke? Air mani ke? Kenapa kita panggil air mani hina? Hina tak hina macam mana? Kan? Kita buat makan-makan kenduri. Tok Imam ada, Tok Bilal, Tok Syiak semua ada. Tiba-tiba kita pergi hidang semangkuk, tak banyak mana semangkuk itu je, air mani buh dalam tu, semangkuk letak atas meja. Lain-lain lauk ada kat ni, ayam, ikan semua ada. Tok Imam kata ni kuah benda pula ni. Tok Imam tanya. Tok Bilal kata macam pengat rasa ni. Datang Tok Syiak pergi celek, air mani kata. Bila air mani lalu nak makan ayam? Tak lalu dah. Nak makan ikan lalu tak? Tak lalu dah. Ada kata air hina. Geli aku, jijik lah. Apa siapa pergi letak air mani ni? Jijik lah. Jijik tu kita lah. Kita asal air mani kan. Mu nak kata jijik, kita kata diri sendiri. Kita lah jijik tu. Betul tak? Tu saya kata, kalau lahir daripada air sirap boleh tahan kira. Tapi kita semua air mani. Nak pergi mana sangat sombong. Jangan sombong kan? Awak kenal siapa saya? Kita kata kenal air mani, jawab dia. Kenal siapa saya? Ada kalau itu. Patut tanya awak kenal siapa Tuhan? Dia tanya gitu. Bukan kenal siapa saya. Kita ni hina. Pegang situ kemah-kemah. Tak cukup dengan dicipta daripada air hina, air mani, dikeluarkan dia daripada titihan lubang yang sangat keji. Keluar pula daripada lubang keji. Allah. Setara dengan tempat keluar tu, tempat mana keluar? Setara dengan air lain lahir keluar kot mulut, boleh tahan kira. Nampak? Keluar kot hidung ke? Boleh tahan kira. Tak, saya mulia Ustaz. Apa? Saya lahir keluar kot telinga. Apalah. Dah semua orang keluar kot lubang kencing lah.
Kan? Situlah tempat air kencing lalu, situ jugalah tempat kita keluar. Tengok indahnya ciptaan Allah. Allah sengaja buat kita keluar kot situ supaya kita rasa tunduk, rasa siapa diri kita. Kan? Allah boleh buat manusia lahir keluar kot tempat lain, tapi Allah buat keluar kot lubang kencing supaya kamu ingatlah diri kamu ni nak keluar daripada lubang kencing, setarah ke air kencing. Lepas tu kita mudah sangat kena kencing. Kan? Allah, orang kata hapus tu percaya. Ada dia. Maka dia kata yang patut ditimbang akan harga engkau itu dengan setitik air kencing jua. Jadi kamu nak timbang-timbang diri kamu, ingatlah diri kamu tu umpama macam air kencing je. Tujuan dia bukan nak kata kita air kencing, tapi tujuannya nak merendahkan diri kita. Inilah sebab tu dia kata tadi, kalau kamu pegang 4 ni, kamu akan jadi elok. Kamu duduklah jawatan apa pun kamu elok. Sebab kamu tak akan ada sombong, tak akan ada riak, tak akan ada takabur. Kan? Dia gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kan? Yang keempat, hendaklah engkau ketahui bahawasanya fakir, artinya berhajat sesuatu kepada Allah Ta'ala. Pegang kemah-kemah kamu ni fakir. Kan? Saya cepat-cepat ni. Mak tengok seorang-seorang. Dah kali tinggal aku seorang lagi kan. Ini yang keempat ni fakir. Iaitu kita ni fakir. Apa makna fakir? Dia ada dua. Kita selalu sebut fakir miskin. Sebenarnya lain. Fakir lain, miskin lain. Miskin ni dia dia cukup makan untuk diri dia. Nak belanja orang tak lepas. Kalau boleh belanja orang tu kaya. Tapi miskin ni untuk diri dia je lepas, orang lain tak lepas. Katalah contoh gaji dia satu hari RM10 je. Zaman kita ni lah RM10 je. RM5 buat makan siang, RM5 buat makan malam. Nak belanja kawan tak lepas. Diri sendiri pun cukup-cukup untuk dia. Itu namanya miskin. Tapi kalau gaji kita sehari 50, sebulan kita boleh dapat 2,000 ni, itu kaya. Kaya kau mana ustaz? Rumah pun sewa. Kaya dah tu. Boleh makan banyak, boleh belanja orang pula. Dan kalau rumah besar tu bukan, itu mewah. Ni kita ni taraf kaya lah ni, kebanyakan kita ni. Jadi yang miskin ni cukup-cukup dia je. Itu miskin. Kalau fakir ni diri dia pun tak cukup dah. Gaji dia 10 sen sehari. 5 sen buat makan siang, 5 sen buat makan malam. Nak makan apa 5 sen? Beli coklat hat. Nampak? Buat cicah lamban. Mana diri dia pun tak lepas. Tu namanya fakir. Jadi kata Syekh, pegang bahawa diri kamu fakir. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua fakir di sisi Allah. Maksud fakir, kamu ni papa kedana. Kamu tak ada apa-apa. Kamu cuma semata-mata berhajat kepada Allah. Kamu tak ada apa. Kamu nak bangga dengan apa? Kamu tak ada apa. Nak kata kita hebat, tunggu mati esok kita dapat apa? Balik esok. Ada orang kita tanya dia, awak tak datang masjid, awak tak datang surau. Tak mahu ustaz, meeting banyak ustaz, kerja projek banyak ustaz. Saya ni orang kanan MB ustaz, kuat ni projek ni. Tak apalah. Betul bila boleh datang? Pencen ustaz dia datang. Pencen saya datang kata. Dia datang pencen. Bila pencen nampak tak datang tak? Dia sibuk nak buat rumah kat kampung pula. Duit dapat banyak, duit pencen, duit KWSP lah, semua macam-macam duit dapat. Jadi nak buat rumah. Jumpa kontraktor paling hebat lah. Dia kata kontraktor buat rumah saya ni 4 tingkat. Dah macam flat dah rumah 4 tingkat. Si ada kolam renang belakang. Nampak? Berenang tak pandai, buat kat kolam renang. Kontraktor tengok apa plan rumah tu. Kata kontraktor, ini makan tahun ni. Kurang-kurang 3 tahun baru siap ni. Sebab besar saiz rumah ni. Kata dia apa? Tak apalah, janji rumah saya paling besar dalam Pangkor ni. Tak apa, lama tak apa dia kata. Buatlah, akhirnya projek jalan. Dekat 3 tahun baru siap. Lepas tahun ketiga tu dah siap, nak serah kunci. Jadi ni rumah besar ni 3 tahun baru siap, takkan nak ambil kunci macam tu je. Jadi buat ambil gambar, majlis sikit buat ambil gambar. Jadi selfie lah. Kontraktor pegang kunci, dia sambut kunci. Lepas tu kamera kat depan, kecik ambil gambar. Nampak? Seronok dia. Background rumah belakang. Dia pun dapat kunci.
Tadi Umar nak siap 3 tahun. Bila dapat kunci, batuk 3 kali. Boom, jatuh. Mati. 3 kali batuk mati tu lah situ. Bila mati, bawa pergi mana? Masuk dalam rumah ke masuk dalam tanah? Kurang-kurang kawan tu tunggu 3 tahun kot nak siap rumah. Dah lah kerja sampai kat berapa puluh tahun tak datang-datang masjid. Sambung pula 3 tahun baru nak siap rumah. Kurang-kurang bawa masuk lah 3 hari dalam rumah. Dah masuk dalam tanah tu kan? Tu pun duduk dalam tu sebab nak baca Yasin. Itu pun cepat-cepat kan? Ada apa dah? Tu diri kita. Betul lah kata ulama, tengok, walaupun kita semasa hidup berjawatan besar, CEO syarikat, manager, direktor dan sebagainya, jawatan besar, tapi bila kita mati, mana staff kita pun takkan nak kita duduk di dalam pejabat. Betul tak? Patut dia bos kan, terhormat bos kan. Bila dia mati, letaklah kat kursi pejabat dulu. Kurang-kurang letak sebulan dulu, baru tanam. Sebab bos kan. Dah mati-mati masuk terus dalam kubur. Kita sebagai seorang ayah dalam keluarga, hebatlah kata kita semua kena dengar. Bini kena dengar, anak kena dengar. Rasa hebatlah kita sebagai ketua keluarga. Bila kita mati, ada tak bini kita nak letak dua atas katil? Kurang-kurang seminggu letak. Dah. Kata cepat-cepat lagi letak. Nyampah. Anak bau tengah naik turun nampah, duk main meter dekat hospital dengan ada equalizer tu. Ni anak cari dah geran tanah. Dengar kata ada je dalam tanah ni. Dalam laut tanah dia. Nampak? Ada main tu. Padahal bukan nak mati lagi. Kan? Dengar-dengar ayah suspek COVID kontak rapat. Dah anak kata ada ni, kita kena cari geran. Ayah kita kena dah kes ni. Mana tak lama dia tu. Tengok lepas kuarantin 14 hari keluar dia. Ada. Ada makna kata tak ya, kita ni fakir, apa pun tak ada. Jadi kita yang berhajat kepada Allah. Peganglah situ kemah-kemah. Jadi 4 nasihat ni kita pegang elok-elok, pegang kemah-kemah. Walaupun mungkin pagi ni kita tak berpanjang tazkirah, tapi memadai dengan 4 nasihat ni. Balik ni kita keluar, kita pegang elok 4 ni, insya-Allah kita duduklah tang mana pun, apa jawatan pun, apa kedudukan pun, dan siapa diri kita tetap akan berada sebagai hamba Allah. Sebab itulah ulama dulu-dulu menyebut, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa makna dia? Maknanya mana pun bumi pijak tetap bumi Allah, mana pun kita berada tetap langit Allah yang kita junjung. Maknanya sentiasa kita dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Jadi jangan sombong. Kalau rasa hebat, keluar daripada langit Allah, keluar daripada bumi Allah. Tapi mu pergilah planet mana pun, tetap milik Allah. Jadi tak boleh nak gimana tak? Bila tak boleh gimana, duduk elok-eloklah sebagai hamba Allah. Jadi nak jadi hamba Allah yang baik, pegang 4 ni, insya-Allah. Ini yang kita dapat kongsikan. Moga-moga nasihat ni memberi kesedaran bukan hanya pada tuan-tuan semua, tetapi termasuk diri saya sendiri. Kerana mulut saya dan telinga adalah telinga saya yang paling dekat daripada mulut saya sendiri. Jadi sama-samalah kita pegang nasihat tuan guru kita ni, pengarang kitab Hidayatus Subyaan ni. Moga-moga insya-Allah susun alur kehidupan kita sampailah hari Allah mengambil nyawa kita mati dalam husnul khatimah, mati yang baik, insya-Allah. Moga-moga hadirin sekalian, kita bertemu di dalam syurga Allah nanti di hari akhirat, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu kan. InsyaAllah agak kat luar tu ada produk perniagaan. InsyaAllah juga tolong beli. Niatlah membeli sambil menderma, InsyaAllah, untuk pembangunan sekolah pondok kami dan tahfiz kami di Batu Hampar Berwas, dan juga di sini Teluk Nipah, yang dalam proses nak siapkan. InsyaAllah kata Tok Guru nak buat pondok situ, buka kelas pengajian. Tapi kita tak buat pondok sebiji-sebiji itulah. Mana orang kampung nak kita buat kuliah pengajian, orang kampung datang, kita mengaji situ. InsyaAllah kita nak hidupkan majlis ilmu di Pulau Pangku. Kita bukan nak hanya Pulau Pangku, pulau bebas cukai, tapi pulau ilmu. Tak nak hanya orang cakap pesta maksiat berbogel-bogel tepi pantai. Bila cuti tengok bangsa asing semua datang dan sebagainya. Kita nak lawan maksiat ni, kita buat dengan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis agama, insya-Allah. Maka dengan terjaga tu, insya-Allah Allah tak turunkan bala ke atas kita. Jadi insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.